that's it. Ya Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله
الله وندمنا على ما فعلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu sekali lagi di dalam kuliah live online. Dan sebagaimana yang telah dimaklumkan, kuliah live online pada malam ini adalah anjuran surau As-Sabirin Bukit Saujana. Untuk makluman tuan-tuan, surau As-Sabirin sedang mengadakan tambahan pembangunan surau. Jadi mereka memerlukan dana, yakni sumbangan tuan-tuan, untuk mencukupkan keperluan perbelanjaan pembinaan surau itu. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, sila klik nota kuliah itu sebagaimana yang saya bekalkan, di mana kita nak menjambung, kita tak dapat lagi juga nak sambung hadis Bahrul Mazi kita. Jadi kita pada malam ini kita membawa perbincangan berkenaan dengan lanjutan tafsiran ayat 7 dan 8 daripada surah Az-Zalzalah, iaitu ayat yang berbunyi, dua ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tuan-tuan ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Firman Allah SWT yang bermaksud, maka barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan, walau sebesar zarrah sekalipun, ia akan dilihat, dihisab dan dihitung oleh Allah dan akan diberikan ganjaran. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejahatan, walau sebesar zarrah sekalipun, maka Allah Ta'ala tetap akan melihatnya, menilainya, menghisabnya dan menghitungnya, dan akan tetap diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan tafsiran ayat ini, kita telah membaca beberapa perkara berkenaan dengannya sebagaimana yang terkandung dan terakam di dalam kuliah yang telah lalu. Kita telah membaca sebuah hadis yang panjang berkenaan dengan kelebihan memiliki kenderaan. Ada kenderaan yang boleh beri kita pahala, ada kenderaan yang menyebabkan kita berdosa, dan ada kenderaan yang ada kenderaan yang tidaklah memberi kita pahala dan juga tidaklah mendatangkan kepada kita dosa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya ia menjadi kemudahan kita lah, ya, kita mudah untuk bergerak ke sana ke sini, tak perlu nak naik pengangkutan awam, tak perlu menumpang, tak perlu berjalan kaki dan seumpamanya. Tetapi tidak mendatangkan dosa atau pahala. Ketiga-tiga perkara ini telah saya ulas dalam pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana kenderaan boleh menjadikan pahala, membawa pahala kepada kita. Bagaimana kenderaan kita boleh membawakan dosa kepada kita. Dan kenderaan yang bagaimana pula yang tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mendatangkan dosa. Tuan-tuan boleh tengok di dalam nota kita tu, ya, boleh scroll nota kita sampai kepada catatan tertulis 11 hari bulan 12 tahun 2020. Di situ tempat kita berhenti untuk kuliah yang terakhir bagi surah ini, dan kita nak menyambung kepada perkara-perkara berikutnya. Ya, masih mengulas ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di dalam hadis yang lain, maksudnya hadis antara juga hadis yang kita baca sebelum ini, hadis yang memberikan contoh-contoh, hadis yang memberikan contoh amalan yang kecil, ringan, mudah, tetapi ia digalakkan kita melakukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antaranya ialah senyum, memberikan senyuman. Antaranya ialah bercakap dengan perkataan yang baik-baik. Ya, bercakap dengan menggunakan kalimah yang baik-baik. Antaranya ialah menuangkan minuman ke dalam cawan, gelas. Ya, amalan dan antaranya juga, sebelum saya terlupa, iaitu mensedekahkan
walau separuh biji korma. Ya, walau separuh. Ya, biji korma walaupun separuh, tak ada harganya, tetapi ia tetap digalakkan kita untuk mendermakannya. Ya, kalau andainya itu yang kita ikhlas dan mampu. Kalau kita mampu beri banyak, berilah banyak. Tapi kalau tak mampu beri banyak, berilah sedikit. Kalaupun mampu banyak tapi nak beri sedikit, itu yang ikhlas, pun berilah. Jangan tidak memberi, jangan tidak bersedekah semata-mata kerana apa yang kita nak berikan itu kecil rupanya, gambarannya. Tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita lihat beberapa hadis-hadis lain yang dibawakan oleh penafsir, ya, untuk menguraikan lagi dua ayat ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ruddus sa'il walau bizilfin muharriq. Maksud hadis ini, berikanlah kepada peminta-peminta, peminta-peminta sedekah, orang miskin, para peminta sedekah, berikanlah kepada mereka sekalipun berupa kuku binatang yang dibakar. Ya, kuku binatang. Sebagaimana saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, saya tak tahulah kuku ni boleh masak ke? Boleh makan ke kuku? Kuku yang kita faham lah. Sebab zilfin tu memang maknanya kuku. Ya? Kalau kaki tu, lutut tu ke, gearbox, kita faham lah. Itu sedap. Mahal buat tu kalau buat sup. Ya? Kuku. Pada kita nampak macam tak ada maknanya. Ya? Tetapi walaupun sekadar kuku binatang, ya, maknanya benda kecil, murah sangat. Tetapi kalau itu yang kita dapat berikan sebagai sedekah kita, sebagai pemberian kita, janganlah kita tangguhkan, janganlah kita hentikan. Berikanlah juga. Ya, kita digalakkan memberi banyak. Memang kita digalakkan memberi banyak. Ya? Kalau kita umpamanya kita digalakkan memberi banyak misalnya, ataupun memberi yang terbaik. Sebenarnya memberikan, kalau kita dah berderma, bersedekah, derma yang terbaik. Memang ada ayat Quran yang menyebut tentang, menganjurkan tentang kalau kita nak beri derma, sedekah, berilah apa yang terbaik, apa yang kita sayang. Ya? Sehingga ada satu kisah diceritakan oleh, kisah ini katanya kisah benar lah, di Indonesia. Ada seorang Pak Kiai, dia ceramah merata-rata. Dia ceramah merata-rata tempat. Pak Kiai ini dia suka pakai blazer. Dia ada dua blazer. Di samping baju Melayu dengan kain plekat dia, dia suka pakai blazer. Ya? Dan dia pula jenis ke mana-mana pergi ceramah, dia bawa isteri dia sama. Jadi isteri dia pun turut mendengarkan ceramah dia. Ya, jadi satu hari dia sampailah ke ayat yang saya maksudkan, dia pun ulahlah. Dia kata, tuan-tuan, kalau kita nak bersedekah, berderma, kita berilah barang-barang yang kita sayang, kita kasih yang terbaik. Ya, yang kita suka, yang paling kita suka, paling kita sayang. Begitulah lebih kurang dia ulah, lebih kurang. Baliklah rumah. 2-3 hari selepas tu, tuan-tuan, adalah peminta sedekah datang ke rumah dia. Dia tak ada rumah. Isteri dia ada di rumah. Kali waktu tu isteri dia tak ikut. Jadi peminta sedekah ni dia kata, puan, saya lapar, tak makan dah sehari 2. Kalau ada makanan semalam pun tak apa. Perempuan ni pun ambil lah nasi sepinggan bubur kuah lauk dan air segelas 2 gelas. Beri kepada peminta sedekah ini. Makanlah dia, mengenyangkan perutnya. Dan sebelum dia balik, dia ucapkan terima kasih. Kemudian dia kata, puan,
Kalau puan ada pakaian lama-lama yang dah tak pakai, yang koyak sikit-sikit pun tak apalah, berikanlah kepada saya. Sebab pakaian yang saya ada ni dah teruk sangat dah. Sejuk di malam hari, ia menyebabkan saya kesejukan. Kalau boleh puan berikanlah mana-mana pakaian yang dah tak pakai, tak guna tu, biar saya pakai untuk menghilangkan kesejukan saya di sebelah malam hari. Lalu perempuan ni pun kata, tunggu sekejap. Dia pun masuk ke dalam nak cari pakaian suami dia. Kemudian dia teringat ceramah suami dia tu. Nak derma, nak sedekah, derma yang terbaik, yang paling sayang. Dia kata, apakah pakaian yang suami dia paling sayang? Lalu dia kata, ada 2 blazer suami dia paling sayang. Satu blazer tu suami dia tengah pakai, keluar tu pakai blazer yang tu. Jadi ada satu lagi blazer yang suami dia sayang, ada tergantung dalam almari. Dia pun ambil blazer tu, dia pun hadiahkanlah kepada peminta sedekah ni. Seronoklah peminta sedekah ni tuan-tuan. Nak baju buruk, baju second hand, tetapi dapat baju yang cantik, second hand tapi masih cantik. Blazer yang mahal harganya. Pergilah dia. Dan bila si suami ni pun balik, bila dia nak keluar lagi sekali, dia carilah blazer dia yang satu lagi. Nak tukar blazer. Dia kata dia tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Dia tanyalah isteri dia, mana blazer dia yang satu lagi? Lalu isteri dia selamba jawab. Isteri dia kata, bang, yang tu saya dah sedekahkan. Tadi ada peminta sedekah datang. Baju dia dah koyak rabak sangat dah bang. Dia minta baju. Saya pun bagilah blazer abang tu. Dia kata, kenapa bagi yang tu? Bukankah banyak baju-baju buruk, baju-baju lama saya? Kenapa tak bagi yang tu? Bagi blazer saya yang saya sayang pula. Lalu kata isteri dia, bukankah abang yang berceramah hari tu mengatakan bahawa kalau nak berderma, bersedekah, berilah barang yang terbaik yang kita ada. Barang yang paling kita sayang, yang paling mahal. Kalau dari segi harga yang paling mahal. Kalau dari segi nilai yang paling kita sayang. Dari segi kuantiti paling banyak. Paling banyak. Jadi itu blazer yang abang paling sayang. Saya berilah yang tu. Lalu kata suami dia, ayat tu, ceramah saya tu untuk orang lain, bukan untuk saya, kata suami dia. Begitulah lebih kurang kisah dia tuan-tuan. Yang didakwa berlaku di negeri Indonesia. Dan didakwa kisah benar. Wallahu alam, adakah benar atau tidak. Jadi di sana nak ceritanya, memang ada galakan dalam Islam. Kita berderma dengan apa yang terbaik yang kita ada. Kita berderma dengan apa yang tersayang, yang kita paling sayang. Kita memberikan apa yang paling banyak. Itu adalah afdal, terbaik. Galakkan. Tetapi bukanlah tegahan. Dan bukan makruh pun. Harus pun tidak. Memberikan derma, benda yang murah-murah, yang kecil-kecil, yang murah, yang harganya tak seberapa. Tidak haram. Tidak haram. Kita memang digalakkan untuk berderma dengan barang yang terbaik yang kita ada. Barang termahal yang kita ada. Barang yang kita paling sayang. Kita digalakkan berderma yang banyak. Tetapi bukanlah memberikan apa yang sedikit itu, apa yang murah itu haram. Tidak. Malah bukannya sahaja tidak haram, makruh pun tidak. Bukan sahaja tidak makruh, harus pun tidak. Masih sunat. Masih hukum sunat. Masih hukum digalakkan memberikan sedekah, pemberian derma, walaupun barang dan perkara yang kecil, walaupun jumlah yang sedikit sekalipun. Namun kalau kita mampu, kita berilah barang terbaik yang kita ada. Kita dermakanlah yang termahal yang kita ada. Kita berilah terbanyak, yang sebanyak
yang kita mampu. Kalau tidak, janganlah kita rugikan diri kita dengan tidak memberi apa-apa langsung. Dermalah, walau sedikit, walau kecil, sebagaimana disebut dalam hadis ini, walau berupa kuku binatang yang dibakar. Walaupun kuku binatang yang pada kita, apalah harganya, kita beri. Kalau hadis yang sebelum ni separuh kurma, kita ada sebiji kurma, ada orang minta sedekah, lapar mengadu, kita belah kurma tu jadi 2. Apalah maknanya separuh kurma? Tetapi tidak, kita masih digalakkan untuk berderma dengan separuh kurma. Kerana ada ganjarannya dan ada keuntungannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Berkata Imam Ahmad, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, menceritakan kepada kami Kasir bin Zaid dari Muttalib bin Abdullah dari Aisyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, istatiri minan nar walau bishiqqi tamrah fa innaha tasuddu minal ja'i' masaddaha minas syab'an." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafarrada bihi Ahmad. Ada Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan keseorangan dirinya. Sebuah hadis yang bermaksud, "Hai Aisyah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil isterinya yang tersayang itu, "Hai Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka, sekalipun dengan menyedekahkan separuh biji kurma, kerana sesungguhnya separuh biji kurma masih dapat mengisi perut orang yang lapar, sebagaimana ia juga dapat mengisi perut orang yang kenyang." Dapat mengisi perut orang yang kenyang. Dalam hadis ini menyebutkan antara kelebihan bersedekah, walaupun dengan perkara yang kecil, walaupun dengan perkara benda yang murah, yang kecil, yang murah, yang ringan, ialah ia dapat menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali kita berasa tak nampak pahala, sebab pemberian tu kecil sangat. Hanya separuh biji kurma saja. Separuh biji kurma. Buat apalah pahala yang dapat dengan separuh biji kurma? Ada pahala. Tapi kalaupun kita rasa tak ada pahala, sekurang-kurangnya kita hendaklah meyakini bahawa kalau kita rasa tak ada pahala pun, sekurang-kurangnya kita hendaklah meyakini bahawa ia dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah walaupun dengan sedekah yang kecil dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuma saya teringatlah khasiat buah kurma ni. Ada saya baca, orang kata buah kurma ni, kalau kita makan 3 biji pun, ia sudah kenyang untuk sehari suntuk. Kerana zat kurma tu. Ia ada disebut di dalam kitab Bahrul Mazi. Dalam kitab Bahrul Mazi ada disebut hadis tentang ini. Ada sebutan huraian berdasarkan hadis lah. Mungkin hadis tu tak sebut tentang perkara tu, tetapi dihuraikan hadis-hadis itu membawa kepada kelebihan ini. Dan begitu juga kajian saintifik menyatakan bahawa memakan 3 biji kurma sudah cukup. Sebab itu kita disunatkan bersahur, berbuka dan bersahur dengan kurma. Dengan 3 biji kurma sekurang-kurangnya. Kenapa? Kerana ia boleh mengenyangkan kita sehari suntuk. Mengenyangkan. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau makan nasi, berapa pinggan kenyang sehari suntuk? Katalah, kalau makan nasi, 3 pinggan kenyang sehari suntuk.
maka nilai 3 biji korma itu ialah 3 pinggan nasi. Maka sebiji korma itu nilainya separuh pinggan nasi. Kalau kita nak kira macam tu lah pula. Tapi tak salah kita kira macam tu. Kita kira lah. Bahawasanya mendermakan benda yang walaupun perkara tu kecil, walaupun apa yang kita dermakan itu kecil, tetapi ia masih dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana separuh buah kurma pun boleh mengisi perut, boleh mengenyangkan. Ataupun orang Melayu kata sekurang-kurangnya lapik perut lah. Kalau tidak mengenyangkan pun dia boleh melapik perut, menghilangkan rasa lapar yang bersangatan sebelum nak berjumpa dengan makanan yang lain. Ya, baik. Waruya an Aisyah annaha tasaddaqat bi'inabah wa qalat kam fiha min misqali zarrah. Maksudnya telah diriwayatkan pula dari Aisyah bahawa ia pernah menyedekahkan, mensedekahkan sebiji buah anggur. Sini dia kata buah anggur, ainab, sebiji buah anggur, bi'inabah, sebiji buah anggur. Lalu dia pun berkata selepas dia sedekah sebiji buah anggur tu, mungkin dia rasa orang lain akan petikai, apalah derma sebiji buah anggur. Lalu dia memberi penjelasan. Dia kata kam fiha min misqali zarrah. Berapa banyak zarrah dalam sebiji buah anggur tu? Ya. Dalam sebiji buah anggur tu berapa zarrah? Sebab dalam ayat 7 dan 8 daripada surah Az-Zalzalah ini, Tuhan kata buat baik walau sebesar zarrah. Kalau ulama-ulama zaman dahulu mengartikan zarrah itu ialah semut yang paling kecil, yang tidak ada kecil lebih kecil daripada semut itu. Ya, atau bahasa umumnya, zarrah itu ialah suatu zat yang paling kecil, yang tidak ada lebih kecil daripadanya. Itulah zarrah. Kalau zaman dulu kala, para ulama tafsir suka mengartikan zarrah dengan semut yang kecil, yang paling kecil di antara semut-semut yang kecil, yang tidak ada semut yang lebih kecil daripadanya. Dalam bagi sebiji anggur, berapa ratus ekor semut agaknya. Berapa ratus ekor semut kecil. Atau sekurang-kurangnya berapa puluh semut kecil untuk menjadikan sebiji anggur. Itulah yang dimaksudkan oleh Aisyah. Jangan pandang remeh berderma dengan sebiji anggur. Kerana daripada sebiji anggur itu, ia boleh ia tersusun kepadanya beberapa ekor semut, berpuluh malah beratus ekor semut. Banyak dah pahala tu. Apatah lagi kalau kita ambil definisi zarrah dalam konteks zaman moden ini. Asal makna zarrah ialah benda paling kecil yang tak boleh dibahagi lagi. Itu kecil. Kita tak boleh bahagi dah. Dulu orang kata atom. Satu masa dulu ada ulama yang terpengaruh dengan sains cuba mengaitkan zarrah dengan atom. Sebab atom adalah zarrah yang dianggap paling kecil. Tetapi teknologi berkembang selepas itu. Orang dapat jumpa pula dalam atom tu boleh dibahagi pula. Atom ini boleh dibahagi kepada proton dan elektron. Boleh dibahagi kepada proton dan elektron. Perkataan proton inilah dijadikan nama kereta kebangsaan kita, negara kita. Jadi maknanya untuk latest, bukan atom zarrah yang paling kecil. Kerana atom boleh dibahagikan kepada proton dan elektron. Dan boleh jadi besok proton ataupun elektron tu pun boleh dibahagi pula kepada zarrah yang lebih kecil. Kalaulah kita mendefinisikan zarrah dengan atom, berapa banyak atom dalam sebiji buah anggur.
Berapa banyak menunjukkan walaupun nampak kecil, tetapi ia besar di sisi Allah. Dan setidak-tidaknya ia disebut dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ahmad haddatsana Abu Amir haddatsana Sa'id bin Muslim sami'tu Amir ibn Abdullah bin Zubair haddatsani Auf bin Al-Haris bin At-Tufail anna Aisyah akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya Aisyah iyyaki wa muhaqqirati az-zunub fa inna laha min Allah taliban. Maksudnya, dan Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Muslim, bahawa ia pernah mendengar Amir ibn Abdullah ibn Zubair mengatakan bahawa telah menceritakan kepadaku Auf ibn Haris ibn Tufail bahawa Aisyah pernah menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW telah bersabda kepadanya, hai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang remeh. Ini cerita dosa pula. Kalau tadi hadis-hadis, kalau sebelum ini hadis-hadis berkenaan dengan pahala walaupun kecil, amalan-amalan baik yang walaupun kecil, kali ini dia merujuk pula kepada amalan jahat yang membawa dosa. Nabi telah bersabda kepadanya, yakni kepada Aisyah, hai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang remeh. Dosa-dosa kecil yang kau nampak remeh, yang kau nampak apalah sangat, kecil je, tapi hendaklah kau jauhi juga, kerana sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya di hari akhirat. Kena ingat, walau sekecil mana dosa itu, sekecil mana pun dosa itu, ia tetap akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bertaubat, kalau kita tidak memohonkan keampunan dan beristighfar, dan taubat dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain daripada itu, kita tetap akan dituntut balas dengan dosa kita, walau sekecil mana pun dosa itu. Wa rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah min hadis Sa'id bin Muslim bin Banak bih. Ya, maknanya ini dia menyebut tentang mereka yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian qala Ibnu Jarir, riwayat yang lain pula. Qala Ibnu Jarir, haddatsani Yunus bin Abdul A'la, akhbarana Ibn Wahab, akhbarani Huyai ibn Abdullah an Abi Abdurrahman al-Hubali an Abdullah ibn Amr bin al-As annahu qala lamma nazalat ketika turun, riwayat ini disebutkan ketika turunnya ayat ini. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Huyai ibn Abdullah dari Abdurrahman al-Habli, dari Abdullah ibn Amir ibn As, bahawa ia telah mengatakan ketika diturunkan firman-Nya, tidak, bukan ayat ni, betul lah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, daripada awal lagi, awal surah. Apabila digoncang bumi segoncang-goncangnya, ya, apabila digoncang bumi segoncang-goncangnya, ya. Wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qa'id fabaka hina unzilat. Ketika surah ni turun seluruhnya,
sampailah kepada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia ada depan Nabi, mendengarkan Nabi menyebut hadis ni, membacakan ayat ni. Abu Bakar duduk qa'idun depan Nabi. Dia duduk depan Nabi ketika Nabi membacakan surah ini. Fabaka, kemudian dia menangis. Hina unzilat, ketika surah ni turun dia menangis. Dia menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ma yubkika ya Abu Bakar. Rasulullah pun hairan. Orang lain tak menangis, Abu Bakar menangis bila mendengar surah ini. Rasulullah tanya, ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Rasul, wahai Abu Bakar? Qala, lalu kata Abu Bakar menjawab, ya begini hadhihi surah. Surah inilah yang membuatkan aku menangis, kata Abu Bakar. Aku menangis sebab surah ni. Bukan sebab teringat benda lain. Bukan sebab teringat kampung ke apa ke. Bukan rindu orang tu, rindu orang ni. Tidak. Tetapi surah inilah. Ya. Surah inilah. Minta maaf tuan-tuan. Sekejap. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Surah inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Abu Bakar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda kepadanya Rasulullah pun bersabda, respon semula kepada Abu Bakar, laula annakum tukhti'una wa tuznibun fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yuznibuna fayaghfir lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu semua tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kamu, tentulah dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu dia memberikan ampunan bagi mereka. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Maksud hadis ni ialah Allah Ta'ala tu Tuhan yang sangat penyayang. Tuhan yang nak sangat mengampunkan. Dia nak sangat mengampunkan, nak sangat memaafkan. Sehingga Nabi kata, kalau takdirnya tak adalah manusia atas dunia ni buat dosa, tak ada seorang pun buat dosa, Allah akan takdirkan ada manusia yang buat dosa supaya Allah boleh berikan pengampunan. Begitu Allah cinta, suka, sayang sangat nak memberi pengampunan kepada kita. Tapi kita je yang malas nak minta ampun. Kita je yang malas nak bertaubat. Tuhan suka sangat. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, mana ada manusia yang tidak ada buat dosa. An-nas la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia itu dia tidak akan lepa daripada melakukan khata', kesalahan dan lupa. Ya, manusia ni tak ada manusia yang tidak berdosa, tu maksudnya. Logiknya, adatnya, setiap manusia itu akan terlanjur melakukan dosa. Tetapi kalau tak ada manusia melakukan dosa, Allah nak takdirkan ada yang buat dosa supaya Allah boleh beri keampunan. Begitu besarnya sifat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya sifat keampunan Allah. Tapi kita yang tak nak manfaatkan sifat keampunan Allah. Kita yang tak nak ingat dosa kita banyak, dosa kita besar. Kita yang tak nak ingat dosa kita dan berasa nak mohon ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah tuan-tuan sifat keampunan Allah yang sangat besar itu, gunakanlah dengan cara kita banyak bertaubat, banyak memohonkan istighfar,
memohonkan ampun dan melakukan perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa. Seperti bersedekah, seperti menyambung silaturahim dan seumpamanya. Ya, kerana Allah itu amat besar sifat pengasih, penyayang dan sifat pengampunnya. Amat besar. Ya, baik. Saya teringat Nabi Musa AS. Nabi Musa ni dia telah tak tersengaja membunuh seorang lelaki Qibti yang nak bunuh seorang lelaki lain di Mesir. Nabi Musa terpaksa tumbuk dia. Kalau tak tumbuk, mati lelaki yang dicekik tu. Tetapi tumbukan Nabi Musa terlalu kuat. Kadang-kadang tumbukan ni kita bukan boleh kawal kan. Mati lelaki yang ditumbuk Nabi Musa secara tak sengaja. Allah mengatakan bahawa Nabi Musa tidak berdosa di sisinya. Nabi Musa tidak berdosa, tidak bersalah. Itu bukan kesalahan, dia tak sengaja. Lagipun dia melakukannya untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi tuan-tuan, Nabi Musa mengenang dosa ini sampai hari kiamat. Nabi Musa kenangkan apa yang dia anggap dosa dia sampai hari kiamat. Ketika kita umat manusia minta pada Nabi Adam, minta syafaat, Nabi Adam tak mampu, turun sampai pada Nabi Musa, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa. Sampai Nabi Musa. Kalau Nabi Adam dia kata dia pernah buat salah daripada syurga, makan buah khuldi. Kalau Nabi-Nabi lain adalah macam Nabi Ibrahim, dia ada kesalahan yang dia anggap dia buat salah padahal tidak di sisi Allah. Nabi Musa pula dia beri alasan. Dia kata aku tak mampu beri syafaat kepada kamu kerana aku pernah buat salah satu ketika dahulu. Dia kenang perbuatan dia yang tidak dianggap dosa oleh Allah. Kalaupun dosa telah diampunkan oleh Allah, Allah menyatakan perkara ini. Kalau dosa sekalipun Allah ampunkan, tapi Nabi Musa mengingatinya sampai di padang mahsyar. Kita ni sepatutnya lebih daripada Nabi Musa AS. Sepatutnya kita lebih lagi daripada Nabi Musa AS. Sepatutnya kita ingat dosa-dosa kita sampai ke padang mahsyar. Walaupun kita dah bertaubat selama ni. Walaupun kita dah minta ampun selama ni. Kita masih bawa permohonan taubat kita, penyesalan kita, keinsafan kita sampai ke padang mahsyar. Sebab kita belum tahu apakah taubat dan istighfar kita sebelum ini dah diterima oleh Allah. Apakah dosa kita telah dihapuskan oleh Allah dengan taubat kita dan istighfar kita sebelum ini? Kita tak tahu. Sebab itu taubat kena berterusan sampai nafas yang terakhir. Kena taubat sampailah ke nafas yang terakhir. Kena mohon ampun, kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kalau kita tak dapat hapuskan seluruh dosa kita pun, kita dapat mengurangkan jumlah dosa kita. Sehingga apabila ditimbang, pahala kita akan lebih banyak daripada dosa kita. Sehingga menyebabkan kita terus masuk syurga. Bila kita ditimbang besok, kalau pahala kita melebihi dosa kita, kita terus masuk syurga. Tapi kalau pahala kita kurang berbanding dosa, kita akan masuk neraka dulu. Selama mana? Selama lebihan dosa kita berbanding pahala kita tu. Sebab tu kita selalulah bertaubat, selalulah beristighfar. Kalau tidak terhapus seluruh dosa pun, kalau sekiranya harapan kita naklah terhapus seluruh dosa, kalaupun tak terhapus seluruh dosa, sekurang-kurangnya meringankan timbangan kita. Sehingga pahala kita akan lebih berat daripada dosa. Sehingga kita akan dapat terus masuk syurga Allah tanpa terlebih dahulu menghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini adalah perkara yang kita harus fahami dalam persoalan ini. Dan saya kira itulah kuliah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah
Kita jumpa lagi dalam jadual kita yang akan datang. Ya, kerana kesihatan tak berapa baik. Kaki sakit, kalau lama duduk dia rasa sakit. Dia rasa macam-macam lah, rasa ketat, rasa apa macam-macam. Sebab tulang saya masih tak berapa sempurna kesembuhannya. Kemudian tekak saya pula gatal sebab esophagus. Saya ada esophagus tu, dia asid naik ke esophagus, lalu dia memanaskan esophagus tu. Itu yang sebab tekak kering. Kemudian perut juga tak berapa baik. Tak apalah, itu semua mungkin cara Tuhan nak menghapuskan dosa saya. Itu cara Tuhan nak menghapuskan dosa-dosa saya. Saya redalah. Mungkin masa untuk saya sudah hampir, lalu tak ada masa lagi dah, maka Tuhan datangkan semua ujian ini untuk segera menghapuskan dosa-dosa saya, supaya moga-moga ketika saya pergi nanti, dosa saya terhapus semuanya, insya-Allah. Kalau tak semuanya pun mengurangkan timbangan saya, sehingga mengizinkan saya terus ke syurga Allah tanpa terlebih dahulu singgah di neraka Allah wal-ayazubillah. Jadi sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni. Minta maaf. Itu pun hampir dah sejam. Hampir sejam. Kurang 10-11 minit untuk sejam. Cukuplah. Jumpa lagi dalam jadual-jadual kuliah online kita. Baru dapat jadual panggilan boleh ceramah di surau. Di 2 surau. Dapat surau Alam Suria, surau Ikhlasiyah di Alam Suria, surau Furqan Alam Suria semalam sepatutnya, Furqan hari Ahad ni, lusa. Tapi dah dapat berita tak boleh pula, kerana Kuala Selangor ni kawasan merah. Jadi Puncak Alam ni ditangguh. Saya tengok sarjana utama boleh, surau Pristana kuliah malam ni, surau-surau lain kuliah, tetapi di Puncak Alam ni tak boleh. Jadi tak apalah, nak buat macam mana, kita patuh arahan. Jadi jumpa lagi. Kalau dah boleh besok jumpa di surau di masjid, ataupun kita jumpalah di kuliah online live kita, insya-Allah. Dan jadualnya ikutilah. Tengoklah, semak di di Facebook saya, jadual kuliah saya. Insya-Allah saya akan berikan dari masa ke semasa. Saya tak dapat beri jadual tetap sebab kesihatan saya tak berapa baik. Jadi tak menentu. Jadi saya akan beri dalam masa singkat lah. Kalau saya beri awal-awal nanti sampai masa tak sihat, dah kena tangguh pula. Tak manis. Jadi saya beri dalam masa yang terdekat supaya dia berjalan dengan lancar. Jadi untuk malam ni sekadar itu saja tuan-tuan. Terima kasih surau As-Sabirin, Bukit Saujana, Sarjana Utama, SBCR kerana menganjurkan ataupun menjadi menaja kuliah live online pada malam ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.